Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala kerana telah memberikan kita peluang untuk dapat bertemu dengan 10 terakhir Ramadan. Dan saya yakin bukanlah kita nak cerita tentang fadilat 10 terakhir Ramadan, yang saya yakin tuan-tuan dan perempuan sekalian dah biasa dan dah mempersiapkan diri. Dan ibadat pada malam ni juga merupakan sebahagian daripada kita punya persiapan untuk mengisikan 10 malam terakhir itu sendiri, dengan qiyamnya, dengan menambahkan bacaan Quran dan ikut sunnah Rasulullah SAW yang mengejutkan ahli keluarganya untuk bangun sekali iktikaf. Dan saya yakin ramai kat sini pun yang pergi iktikaf di UAE kan waktu malam. Tapi iktikaf ni lah partial tempuk-tempuk lah kan. Tapi tak apa, itu merupakan sebagian pada usaha kita untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Dan saya rasa satu perkara yang pasti bagi tuan-tuan dan perempuan sekalian ialah berbanding dengan budaya ataupun tradisi orang kita yang biasanya Ramadan ni ceria di awalnya dengan ibadah dan penghujungnya ceria untuk menyambut hari raya kan. Tapi bagi mereka yang ingin ikut sunnah Rasulullah SAW, yang ingin menghidupkan ajaran sebenar Rasulullah SAW, kita menghayati 10 terakhir Ramadan ni sebagai hadiah untuk umat Islam. Hanya 10 malam, 10 hari dalam setahun yang Allah SWT berikan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala gandakan pahala, Allah Ta'ala berikan banyak kelebihan padanya yang kita nak hidupkan bersama. Cuma satu perkara yang ingin saya bawa ialah, apakah intipati daripada 10 malam terakhir? Maksudnya, ialah ada sunnah. Kita nak tegakkan sunnah Rasulullah SAW, seperti mana Rasulullah pertingkatkan tadarus Quran dengan Jibril pada 10 terakhir. Kita pun tinggalkan bacaan Quran kita. Rasulullah juga membanyakkan qiyam, mengetatkan kainnya kan. Kita pun nak banyakkan qiyam juga. Cuma apakah artinya dalam kehidupan kita selain daripada ikut sunnah Rasulullah SAW? Dalam karnival ibadah 10 malam terakhir, saya lihat dia merupakan satu perjalanan untuk mengenali nafs, mengenali kita punya, bukan nafsu jiwa kita, ruh, jiwa. Ataupun saya ingin petik apa yang disebut oleh Allamah Iqbal, ni penyair daripada Lahore, Pakistan. Buku pertama beliau dia tulis pada tahun 1915 bertajuk Asrarul Khudi. Asrarul Khudi. Khudi maksudnya ruh itulah, ataupun nafs. Saf dia terjemah bahasa orang putih, ada terjemah sebagai ego juga, saf. Jadi di dalam buku tersebut dia merupakan himpunan syair beliau dalam bahasa Parsi. Jadi dia menceritakan tentang an-nafs, tentang khudi dan asrarul khudi, iaitu rahsia jiwa ini. Kan kalau kita lihat dalam surah Tariq tu yang wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dalam surah Syams kan, Allah Ta'ala berikan jiwa ini, yang mana ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang sebaliknya, dan beruntung siapa yang tazkiyah, zakaha, menyucikannya. Iqbal bila dalam menceritakan tentang menceritakan tentang nafs ataupun khudi, saf ini, dia cerita bahawa khudi ini ataupun nafs, dia satu benda yang hidup, yang mana jikalau dia dibajai, dia dijaga, macam dia kata qad aflaha man zakkaha itu tadi, dia akan mempunyai wangiannya. Ini merupakan metafor dia lah. Yang wangian dia akan
memberikan kebaikan kepada masyarakat. Maksudnya bila sebut nafs, dia bukan satu perjalanan untuk menyucikan dia, untuk kita bertemu Allah SWT semata-mata, untuk kita jadi orang baik saja. Tetapi lebih daripada itu, di dalam buku kedua beliau, dia tulis tentang Rumuzul Khudi. Dia cerita bagaimana hubungan di antara nafs ini dengan masyarakat. Bagaimana nafs yang baik, nafs yang telah ditazkiyah ini, kesannya akan memberikan impak kepada masyarakat. Jadi dia kata nafs ini umpama biji benih yang jikalau dia dibajai, dia akan membesar menjadi pokok membesar, lalu mengeluarkan bunga, dan bunganya memberikan wangian. Dan kesan wangian itu ialah kepada masyarakat. Jadi dalam Rumuzul Khudi itu dia bincang tentang bagaimana istilahnya sebuah masyarakat itu bermula dengan nafs. Ini teringat kepada kata-kata Confucius. Confucius dia kata bermula negara yang baik itu dengan maharaja yang baik. Dan maharaja yang baik itu dia hendaklah kena ada pegawai-pegawai yang baik. Dan pegawai yang baik itu dimulakan dengan rakyat yang baik. Dan rakyat yang baik itu dimulakan dengan akal yang baik. Dan akal yang baik itu bermula dengan nafs yang baik, jiwa yang baik. Jadi konsep dalam Islam itu, kalau kita lihat, dia bermula dengan hati. Kalau hati itu rosak, kan disebut dalam hadis kan, iza salahat salahal jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Iaitu bermula masyarakat itu dengan hati, kan? Jadi sejauh mana individual itu yang tercorak oleh hati, maka individu ini akan mencorakkan masyarakat. Jadi bila kembali kepada tentang nafs tadi, bila kita sebut tentang hubungan dengan 10 malam terakhir, sebenarnya 10 malam terakhir ni satu ruang perjalanan untuk kita kenali maksimum potential, potensi maksimum kita punya nafs ini. Sejauh mana dia boleh untuk kita paksakan dia melawan keselesaan dia. Keselesaan tidur, keselesaan untuk berehat, keselesaan untuk bersembang mungkin kan, untuk buat kerja lain. Tapi Allah berikan 10 hari saja dalam setahun untuk kita lawan, kita cari we go for the ultimate maximum kepada jiwa kita ni. Sejauh mana dia boleh kita band dia untuk taat kepada Allah SWT dalam bentuk rahbaniyah. Iktikaf. Tak cukup iktikaf dengan malam kita korbankan. Dengan malam kita korban, kita paksa dia baca Quran. Kita paksa dia baca Quran, kita paksa dia untuk memberikan waktu bersendirian dengan Allah SWT. Kita bagikan waktu untuk dia untuk berkomunikasi dalam keadaan lebih. Mungkin saja pada tiap malam lain pun ramai di antara tuan-tuan dan perempuan sekalian yang bermunajat pada Allah SWT. Tapi bila tiba 10 malam terakhir ni, kita paksa di luar kebiasaan. Jadi nak mengenali nafs kita ialah pada 10 malam terakhir ni. Jadi rugi kalau yang 10 malam terakhir ni tidak cuba untuk melalui perjalanan kerohanian ini untuk memaksa ataupun berkenalan dengan jiwa dalamannya. Jadi kalau dia tidur tu memang dia kenal lah jiwa dalaman dia pemalas tu kan. Ataupun ibadatnya tak berubah daripada awal Ramadan, ataupun di luar Ramadan pun seperti itu juga, maka kesannya tak ada apalah pada 10 terakhir, dan tidak ada kesan selepas Ramadan. Dan kesan 10 Ramadan kesan sejauh mana 10 malam terakhir Ramadan ini ada kesan ataupun tidak, kita lihat kepada apa yang dibincangkan oleh Iqbal tadi dalam bab Rumuzul Khudi, iaitu kesan kepada masyarakat. Pertamanya, sejauh mana selepas Ramadan itu kita menjadi orang yang mengenali diri kita lah, self actualization itu. Kata Iqbal, orang yang mengenali dirinya, kalau dia dah pergi kepada maksimum potensial kepada khudi ataupun nafs tadi, dia akan sedar bahawa dirinya adalah khalifatullah fil ard. Jadi dia tidak akan riak. Dia cuba sebaiknya menjauhkan diri daripada maksiat, jauh daripada dosa besar dan tinggalkan dosa-dosa kecil. Dan kalau melakukan dosa kecil ataupun lamam itu,
akan cuba untuk kembali dengan segera. Dan dia tidak akan ada perasaan iri, tidak ada perasaan tamak, dan tidak, yang paling penting, dia perasaan kehambaan dan perasaan memiliki itu dia agak kurang. Dia rasa dia ada pemilikan. Dalam Islam amat mementingkan pemilikan, tetapi pemilikan itu sebagai amanah. Dan dia lebih rasakan apa yang ada pada tangan merupakan Allah Ta'ala lalukan untuk pergi kepada orang lain. Dan dalam perhitungan, bila dia melakukan sesuatu, dia akan rasa bahawa dirinya merupakan rahmatan lil alamin daripada Allah SWT. Jadi nak lihat ada kesan tak ada kesan kepada kita punya 10 malam takhir selepas Ramadan, dari segi tadarusnya, dari segi kita punya charity-nya, dan dari segi bagaimana sikap kita melihat orang lain. Sama ada dengan perasaan memandang rendah, ataupun dalam perasaan dengki, tamak, manipulate orang lain dan sebagainya. Kalau ada perasaan-perasaan itu ataupun penyakit-penyakit hati ini, maka kita gagal dalam 10 malam takhir itu. Tetapi jikalau kita dapat atasi itu semua, maka kita telah grad daripada 10 malam takhir dengan jayanya. Cuma satu perkara yang ditekankan juga oleh Iqbal ialah unsur ukhuwah. Sejauh mana apabila nafs itu, kita mengenali nafs diri kita ini, kita akan adanya unsur ukhuwah dalam kehidupan kita. Bila sebut unsur ukhuwah ni, saya teringat ukhuwah ni, kita jangan terbayang ta'aruf week ni ataupun bagi orang-orang haraki, ukhuwah ni dia bila sesama jemaah, Masya Allah ukhuwahnya kan. Bila lain dia sudah tidak jadi ikhwah kan. Itu satu benda yang, sedangkan unsur ukhuwah dalam Islam itu dia menjangkaui unsur-unsur sosial saja. Kalau kita bincang dalam politik juga, unsur ukhuwah ni merupakan antara tema utama dalam Islam. Dalam ekonomi, dalam pendidikan. Sebab bila Allah Ta'ala tekankan itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal, itu unsur ukhuwah. Dan kemudian diteruskan lagi dengan innamal mu'minuna ikhwah. Dan kalau ikut Al-Banna tu, dia kata serendah-rendah ukhuwah ialah dengan berlapang dada sesama mukmin, menjauhi diri daripada zon kan. Dan setinggi-tinggi ukhuwah ialah ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu yang diceritakan dalam surah Hasyr, bagaimana orang Madinah, Allah SWT puji mereka sebagai orang yang muflihun, yang berjaya itu kerana mereka mempunyai sikap ithar. Ithar ni mendahulukan saudara daripada dirinya. Jadi pendidikan terhadap nafs ataupun khudi ini pada 10 malam terakhir ialah untuk kita mencapai selepas ini sikap ukhuwah tadi, sikap ithar. Sejauh mana kita dapat berkorban untuk orang lain. Dan saya teringat kepada hadis dalam Tirmizi itu berkaitan dengan zakat fitrah. Kan bila disebutkan tentang zakat fitrah itu disyariatkan untuk dua benda kan. Yang pertamanya untuk Rasulullah sebut untuk menghapuskan dosa cakap ya, dosa cakap kita. Ini biasa datang bulan puasa ni, mulut ni kadang kita tak jaga kan. Dan yang keduanya untuk menggembirakan orang-orang miskin untuk pada hari raya. Jadi ini merupakan unsur ukhuwah. Jadi yang mulut itu, kadang yang mulut itu yang merosakkan ukhuwah. Dan begitu juga dengan memberikan itu zakat fitrah itu mengembirakan fakir juga merupakan sebahagian pada ukhuwah. Saya teringat tadi pada satu tulisan yang menarik berkaitan dengan Ramadan. Dia ada kaitan dengan ukhuwah. Yang tulis ni orang tak percayakan Tuhan, tapi tulisan dia ni lebih baik pada orang percayakan Tuhan. Iaitu dia kata membazir ketika berbuka bermewah-mewahan, buffet sampai RM80 kan. Kalau beli dekat bazar Ramadan tu, kadang-kadang kita macam tak seimbang. Dari segi puasa ni kita tahan sepanjang hari tu,
dia punya nafsu tu. Tapi bila pergi kat bazar Ramadan, kita beli banyak bazir, termasuk diri saya sendiri kan. Jadi dia kata itu juga termasuk satu kelucahan. Kan disebut dalam hadis kan, apa, siapa pada hari puasanya fala yarfuth wala yaskhab, jangan cakap-cakap lucah, jangan cakap-cakap kotor. Tapi kadang kita nampak di sini cakap mulut saja, tanpa kita lihat pada perbuatan kita banyak kelucahannya ke kan. Itu tak campur lagi yang parking kereta kan, bila kan kita pergi solat tarawih, orang dah tak boleh nak jalan, ataupun potong sebelah kirinya, langgar lampu merah, speed limit laju kan. Itu termasuk dalam kelucahan juga lah tau. Kan? Dan juga menipu lah. Dan siapa yang tidak meninggalkan kata-kata tipu di bulan Ramadan dan perbuatan menipu tu, maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada lapar dan dahaganya. Jadi ini semua kalau kita lihat termasuk di dalam apa tu perkara-perkara yang akan dihapuskan oleh zakat fitrah. Tapi yang paling penting sekali ialah kemuncak kepada kita kenalnya jiwa kita, kita sedarnya kepada khalifah, ialah diterjemahkan kepada sejauh mana kita ini, macam Rasulullah cakap, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Dan dalam cakap bermanfaat ni, dia ada daripada dua sudut. Pertama dari segi kacamata konstruktif, satu lagi daripada apa ni, kacamata apa ni, orang kata menghalang daripada kerosakan masyarakat. Sama ada jalbul masalih ataupun darul mafasid. Kita memberikan kebaikan itu dengan kita buat kebajikan lah, tu welfare. Kita bantu kerja-kerja amal, kita bantu kerja-kerja apa kebajikan. Dan rumah anak yatim tu saya rasa terharu bila lihat kecil-kecil lagi bayar untuk lapis. Kita yang muda-muda ni bayar anak-anak kita semua kan. Dan termasuk dalam kerja-kerja sivil kita. Kalau ikut kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Jihad, beliau mengatakan di dalam keadaan, yalah memang banyak jihad qital di apa ni, di zaman di mutakhir ini, tetapi juga kita jangan mengabaikan jihad al-madani, jihad sivil. Jadi bila sebut jihad sivil ni, termasuk kerja-kerja welfare, kerja-kerja charity, dan termasuk juga di dalam kerangka politik masyarakat sivil. Bila sebut kerangka politik masyarakat sivil itu, Pak Abu tak ada memperjuangkan menentang undang-undang yang zalim itu kan, GMI itu termasuk dalam jihad sivil kan. Mendedahkan salah guna dana awam kan Kak Zul kan, dia termasuk dalam jihad sivil juga tu. Esok Qaradawi terangkan. Memperjuangkan kesaksamaan ataupun membantu unsur akhakal zalim wal mazlum, betul kan? Sahabat tanya macam mana nak yang mazlum, yang dizalimi tahulah, tapi yang zalim itu macam mana? Maka cegah dia daripada ataupun berhentikan dia daripada melakukan kezaliman. Begitu juga dengan membantu apa tau, mengelakkan orang daripada kena fitnah, membela orang yang difitnah, walaupun yang difitnah itu merupakan non-Muslim. Kadang-kadang kita ni bila dekat Malaysia ni agak tak adil lah. Bila yang lakukan tu orang Islam, tak apa, dia ni orang kita, dia ni orang Melayu, Bumi Putra, Muslim, tak apa. Bila dia buat, tak apa, ni kafir laknat, kafir harbi kan? Tak apa, bila dia kafir harbi ni kita fitnah ke apa, tak apa, dia ni anak Cina ni, anak keling kan, kita cakap macam tu. Padahal dia manusia juga. Padahal kita tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini satu perkara yang apa ni, termasuk dalam asabiyah mazmumah lah, yang dicela, yang kita kata orang ni banyak rasuah. Orang kita ni kurang-kurang ada bayar zakat, siapa nak ambil zakat rasuah dia kan? Jadi begitu juga dalam jihad apa ni madani juga ataupun jihad sivil ini, ialah usaha-usaha yang kalau kita lihat dalam membina masyarakat, dalam menjaga alam sekitar, dalam menjaga keseimbangan ekologi, itu juga termasuk di dalam kesan yang sepatutnya ada selepas 10 malam terakhir yang kita lakukan ibadah. Bukan hanya kita menjadi orang yang lebih
dekat dengan Allah SWT dari segi ibadahnya, tetapi juga kita menjadi lebih beruntung kepada manusia. Jadi saya galakkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita buat checklist lah. Lepas Ramadan ini saya akan after this Ramadan I will 1, 2, 3, 4, 5, sejauh mana apa yang kita akan lakukan selepas Ramadan ni menjadikan kita manusia yang lebih berguna kepada masyarakat, menjadikan kita manusia yang lebih berguna kepada keluarga, menjadi kita manusia yang lebih baik keislamannya dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan yang lagi penting ialah sejauh mana kita ini dapat mengheret nafs kita ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah SWT semata-mata. Dan saya rasa sekadar itu saja. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan selamat meneruskan perjuangan di detik-detik minit terakhir. Kalau apa tu, orang pecut last minute tu kan laju kan. Jadi kita cuba. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal jawab kan? Tak ada? Tak ada? Ha? Pengurusi ada ya? Pak Ya, ada soal jawab ke Pak Ya? Ada. Pak Ya kata ada soal jawab. Sikit lah. Kambing dah tunggu kat luar kan? Oh, malam ni tak ada kambing makan? Ada. Ya. Oh, tak apa. Tak ada. Kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.